Assalamualaikum, anda sedang menonton Sekilas Fakta 25 April 2023 bersama saya, Kimilia Nur Azlan. Adun PH Chris Lee Chun Kit mengingatkan rakyat Pulau Pinang supaya tidak mengambil mudah mengenai pilihan raya negeri akan datang. Adun Pulau Tikus itu berkata ini kerana gelombang hijau PN mampu menjatuhkan kerajaan Pulau Pinang yang berbilang kaum. Dalam satu kenyataan, Lee berkata, pengundi tidak boleh menganggap bahawa kemenangan PH di Pulau Pinang adalah sesuatu yang pasti sambil menambah apa sahaja boleh berlaku pada pilihan raya. Tambahnya, PH tidak boleh terlalu yakin dalam berdepan PRN atau mereka tidak lagi mentadbir Pulau Pinang untuk 5 tahun akan datang. Dia merujuk kepada artikel Free Malaysia Today yang memetik kenyataan penganalisis politik Sun berhubung sokongan kepada PN di negeri itu. Berpandangan fenomena gelombang hijau berkemungkinan memberikan kemenangan kepada PN di hampir semua kerusi majoriti Melayu di Pulau Pinang. Dalam pada itu, Lee mendakwa kritikan berterusan PN terhadap Pulau Pinang disebabkan mereka cemburu dengan kejayaan pentadbiran kerajaan negeri itu. Lee menyifatkan PN Kedah yang dipimpin Menteri Besar Muhammad Sanusi Maknur telah memutarbelikkan fakta bagi mengalih perhatian daripada kegagalan pentadbirannya sendiri. Sanusi sebelum ini antara lain sering kali mempersoalkan status Pulau Pinang dengan menyifatkannya sebagai negeri pajakan Kedah. Wee Ka Siong menafikan dakwaan bahawa ahli Parlimen BN bekerjasama dengan PN merancang komplot baru untuk menggulingkan pentadbiran Anwar Ibrahim. Presiden MCA itu menegaskan partinya tidak terlibat dalam sebarang percubaan untuk menumbangkan pentadbiran negara hari ini. Macam mana kita terlibat? Walhal kita sendiri pun tidak tahu ada usaha ini ataupun percubaan ini. Jadi macam mana saya dan YB Datuk Seri Wijek Singh, nama kami ditulis dalam laporan tersebut. Ini perbuatan yang keji, yang patut dikecam. Saya menganggap laporan ini mengarut dan juga tidak berasas. Wee mengulas laporan sebuah portal yang mendakwa terdapat kabar angin mengenai percubaan PN untuk meyakinkan beberapa ahli Parlimen BN supaya meletak jawatan bagi memberi laluan kepada pilihan raya kecil. Menurut laporan itu, jika ahli Parlimen BN terbabit menang, mereka akan dapat membentuk kerajaan baru dengan bantuan ahli Parlimen dari Sabah dan Sarawak. Laporan itu mendakwa dengan pembentukan kerajaan baru, maka pengerusi PN Muhyiddin Yassin akan menjadi Perdana Menteri sekali lagi. Terdahulu, Timbalan Presiden Bersatu Ahmad Faizal Azumu menyifatkan dakwaan PN merancang plot baru untuk menggulingkan pentadbiran Anwar sebagai tidak berasas. Katanya kepada Malaysia Kini, gabungan itu ketika ini memberikan tumpuan kepada PRN akan datang, khususnya di negeri-negeri yang ditadbir PH. Berita seterusnya, dua pemimpin kerajaan perpaduan mempertahankan keputusan Putrajaya untuk mengadakan Majlis Rumah Terbuka Hari Raya di 6 negeri. Menurut ahli MKT UMNO Muhammad Puad Zarkashi, tiada keperluan untuk menganjurkan acara tersebut hanya di Putrajaya setiap tahun. Dalam satu kenyataan semalam, Puad berkata acara sebegini wajar diadakan kerana kerajaan perlu membina hubungan yang kukuh dengan akar umbi. Terdahulu, Menteri Besar Kedah Muhammad Sanusi Maknur menyifatkan penganjuran rumah terbuka hari raya di 6 negeri sebagai membazir dan satu kempen pilihan raya negeri. Menjawab dakwaan itu, Puad menasihatkan Sanusi agar tidak menganjurkan rumah terbuka peringkat negeri, sebaliknya turut menyertai Majlis Anjuran Kerajaan Perpaduan. Secara tradisi, rumah terbuka Perdana Menteri akan diadakan di kediaman rasminya di Putrajaya pada hari pertama Aidilfitri. Namun kali ini 6 daripada acara tersebut akan diadakan di Kedah, Selangor, Negeri Sembilan, Terengganu, Kelantan dan Pulau Pinang. Sementara itu, Menteri Besar Selangor Amiruddin Syari berkata, pentadbirannya pernah mengadakan rumah terbuka di kesemua 9 daerah dan ia adalah pilihan yang lebih murah. Tambahnya, majlis di peringkat daerah memberi peluang kepada masyarakat untuk lebih mudah hadir tanpa perlu bersesak dan memandu jauh ke rumah terbuka negeri.
Kerajaan masih belum menerima sebarang permohonan rasmi bagi membincangkan peruntukan kewangan kepada ahli Parlimen Pembangkang. Perkara itu disahkan oleh Timbalan Perdana Menteri Fadila Yusof kepada pemberita hari ini. Fadila turut mengesahkan bahawa dia ada bertemu dengan Setiausaha Agung PAS Taqiyuddin Hassan baru-baru ini, namun ia merupakan pertemuan tidak rasmi. Menurut Fadila, dia telah memaklumkan kepada ahli Parlimen Perikatan Nasional agar membuat permohonan bertulis secara rasmi sebelum rundingan mengenainya dimulakan. Beliau turut mengingatkan bahawa pentadbiran Ismail Sabri Yaakob sebelum ini mengadakan rundingan dengan pihak pembangkang sebelum satu memorandum persefahaman ditandatangani. Ahli Parlimen Petra Jaya itu berkata demikian ketika ditemui di Majlis Rumah Terbuka Aidilfitrinya yang turut dihadiri Premier Sarawak Abang Johari Oping. Dalam pada itu katanya dia juga tidak menetapkan had masa khusus untuk ahli Parlimen Kota Baru itu mengemukakan cadangan berhubung perkara berkenaan. Selain Taqiyuddin, Perikatan Nasional sebelum ini melantik 2 lagi wakil untuk menyertai rundingan itu, iaitu Setiausaha Agung PN Hamzah Zainuddin dan Naib Presiden Bersatu Dr. Razi Jidin. Kita ke perkembangan berikutnya. Kerajaan Kelantan menyeru masjid dan surau di negeri itu agar mengadakan sembahyang hajat untuk memohon hujan susulan cuaca panas. Dalam kenyataan hari ini, Menteri Besar Ahmad Yaakob turut mengesah penduduk negeri itu agar berbuat demikian. Ahmad berkata keadaan cuaca panas yang dijangka berlanjutan sehingga Ogos ini telah menyebabkan kemarau dan menjejaskan tanaman. 2 hari lalu, Jabatan Meteorologi Malaysia menjangkakan 7 kawasan di Semenanjung dan 2 di Sabah mengalami cuaca panas sekurang-kurangnya 3 hari berturut-turut. Antara kawasan tersebut adalah 4 jajahan di Kelantan, iaitu Jeli, Kuala Krai, Pasir Mas dan Tanah Merah. Minggu lalu, Air Kelantan Sdn Bhd memaklumkan kemarau yang melanda negeri itu sejak awal Ramadan dijangka akan menjejaskan kerja-kerja membekalkan air bersih kepada pengguna sempena sambutan Hari Raya Aidilfitri. Ini berikutan loji rawatan air dikelar di Pasir Mas mengalami pengurangan air terawat sebanyak 17 juta liter sehari. Keadaan itu juga telah menyebabkan ribuan penduduk di Kelantan terpaksa menyambut Hari Raya tanpa bekalan air bersih. Pesakit kanser yang maikatnya dirampas secara salah, ekoran pertikaian mengenai status kerakyatannya meninggal dunia pagi tadi. Lina Samuel meninggal dunia selepas dimasukkan di Hospital Lawas, Sarawak, malam tadi ekoran kesukaran bernafas. Ignas Padan dari Parti Bangsa Malaysia mengesahkan Lina bergelut dengan kanser usus tahap 4 dan berada dalam keadaan kritikal malam tadi. Lina, 65 tahun, mempunyai 2 anak perempuan dan 2 anak lelaki yang juga tidak memiliki status warga negara. Terdahulu, Lina mendakwa kad pengenalannya dirampas oleh seorang pegawai JPN Sarawak pada November tahun lalu ketika mahu menukar alamat untuk mengundi pada PRU ke-15. Bagaimanapun, Menteri Dalam Negeri Saifuddin Nasution berkata, maikat milik Lina ditarik balik setelah dia didapati bukan warga Malaysia. Ini kerana dokumen sijil kelahiran anak-anaknya menunjukkan dia seorang warga Indonesia. Setelah satu pertemuan dengan JPN Kuching, Lina diberikan dokumen pengenalan sementara yang membolehkannya melakukan perjalanan melalui udara atau darat dari Lawas ke Miri untuk mendapatkan rawatan. Tidak pasti sama ada status kewarganegaraan mendiang telah diselesaikan atau tidak. Isu kewarganegaraan Lina membangkitkan masalah serupa yang dihadapi ramai individu, khususnya masyarakat yang tinggal berhampiran perbatasan di pedalaman. Berikut beberapa lagi ringkasan berita untuk hari ini. Sekian sahaja daripada saya, Kemilia Nur Azlan untuk Sekilas Fakta. Untuk lebih banyak berita, anda boleh melayari kinitv.com. Anda juga boleh mengikuti kami di Instagram, Twitter, YouTube dan Facebook. Salam hormat dan jumpa lagi.